Saudara, dalam kupasan utama Berita Plus malam ini, kami beri tumpuan kepada sektor prasekolah yang khusus bagi murid Melayu Islam. Ibu bapa kini mempunyai pelbagai pilihan jenis prasekolah untuk anak mereka. Jika dalam edisi Berita Plus sebelum ini, kita tinjau prasekolah aliran utama, minggu ini pula wartawan Nur Arina Ahmad Anis membawa kita meninjau dua prasekolah khas Melayu Islam. Selain pembelajaran agama dan budaya, apakah lagi keistimewaannya? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Oleh kerana mahu memupuk nilai-nilai murni, memberikan pendidikan serta asuhan agama yang kukuh, Cik Azlinda mendaftarkan anak-anaknya di Pusat Prasekolah Ilham. Kami tertarik dengan 4 bahasa yang ditawarkan oleh Ilham Childcare. Selain daripada bahasa Inggeris dan Melayu, mereka juga menawarkan bahasa Arab dan Mandarin. Sebagai ibu yang bekerja sepenuh masa saya bersama anak-anak agak terhad. Jadi mereka sudah didedahkan dengan nasyid, dengan doa-doa harian dan solat. Jadi bagi kami ibu bapa ialah dapat membantu kami. Ini lebih-lebih lagi untuk mempersiapkan anaknya bagi ujian kelayakan untuk memasuki madrasah sepenuh masa tempatan atau ujian kemasukan darjah 1 madrasah. Selain menyepadukan pengajian Islam di dalam kurikulum akademiknya, Pusat Tajaga Ilham juga menawarkan kelas-kelas pengayaan tanpa memerlukan ibu bapa membayar kos tambahan. Tujuan kita ada 9 program yang free actually untuk kanak-kanak di sini kerana kita rasa macam semua kanak-kanak di Singapura they don't have to macam tak tertinggal lah. Macam ada sekolah yang mereka akan cater to only certain budak-budak yang ibu bapa telah bayar untuk masukkan enrichment. Ini seperti kelas seni lukis, drama, phonics dan sebagainya. Selain bidang agama dan budaya, pusat ini juga menekankan pentingnya melengkapi murid-murid dengan kemahiran digital. Saudara, walaupun kanak-kanak ini baru berusia 5 tahun sahaja, mereka sudah pandai menggunakan pelbagai peralatan digital. Ini termasuk iPad, kamera dan komputer riba. Ini supaya mereka tidak ketinggalan dalam mengikut rentak arus globalisasi ini. Dan bagi menyuburkan potensi kanak-kanak dalam segala aspek perkembangan, mereka turut dilatih dengan kemahiran-kemahiran motor penting. Di samping keunikan yang ditawarkan Pusat Prasekolah Melayu dan Islam ini, mereka juga memastikan kurikulum mereka sejajar dengan aliran utama. Ini bagi memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran apabila mereka memasuki darjah 1. Kurikulum sekular kami adalah daftaran kerja oleh Kementerian Pendidikan Singapura, di mana ia mendapat sokongan daripada agensi pendidikan awal kanak-kanak Singapura, di mana ia menyerupai menyerupai kurikulum-kurikulum yang terdapat oleh pusat-pusat prasekolah di serata negeri ini. Apa yang membezakan kurikulum kami dengan kurikulum tadika atau prasekolah di luar sana adalah kami memberikan peluang untuk anak-anak didedahkan oleh pendidikan Islam. Di Tadika Masjid Al-Istiqamah ini juga, latihan main peranan banyak dilakukan. Dalam sesi ini misalnya, ia bukan sahaja memperkenalkan mereka kepada konsep mengira wang, tetapi juga bantu membangunkan kemahiran sosial dan komunikasi mereka. Pihak Tadika juga prihatin dalam mempersiapkan para murid untuk berinteraksi dan berkawan dengan rakan daripada kaum lain apabila mereka ke sekolah rendah. Seminggu sekali kami atau 2 minggu sekali kami akan bawa mereka ke kedai berhampiran, kedai-kedai makan berhampiran, kedai-kedai minimat, di mana sepanjang perjalanan tu mereka akan bertemu dengan uncle-uncle atau aunty-aunty yang bukan golongan Melayu Islam. Mereka akan say hello, berkata hello atau have a little perkongsian tentang diri mereka. Ini memberi mereka keyakinan diri untuk bergaul dan memahami bahawa konteks sosial kami di Singapura amat diversified, amat memerlukan common understanding that kita work in harmony dengan cara berbilang kaum.
Bagi tadika Masjid Al-Istiqamah dan Pusat Tajaka Ilham ini, meskipun kelebihan pendidikan agama itu ditawarkan, perkara asas iaitu kurikulum dan pendidikan menyeluruh tetap diutamakan bagi mempersiapkan pelajar untuk peringkat pendidikan seterusnya. Di Pakistan, kehadiran sebuah sekolah seni di penjara pusat Karachi bukan sekadar mengajar ilmu seni yang malah mengubah perspektif dan memberikan ketenangan kepada para tahanan selain sebagai sumber pendapatan. Kami bawakan kisah seorang banduan dalam Khabar Dunia minggu ini. Setelah belajar melukis sepanjang 10 tahun lalu, Muhammad Ijaz akhirnya menjadi seorang guru seni. Ijaz memulakan hobi ini semasa menjalani hukuman penjara di penjara pusat Karachi. Bagi kesalahan menculik untuk mendapatkan wang tebusan, dia dipenjarakan selama 25 tahun. Kini belajar dan mengajar seni lukis membantunya dari segi keuangan dan kerohanian. Dengan melukis, Ijaz juga dapat melepaskan tekanan yang dirasakan dalam penjara. Menurut seorang ahli psikologi klinikal, ekspresi artistik seumpama itu baik untuk semua, lebih-lebih lagi untuk para banduan. Ijaz adalah salah seorang banduan yang berperanan sebagai guru di sekolah seni itu. Selain melukis, para banduan juga berpeluang mempelajari teknik menyulam dan muzik. Di sini, sekitar 6,000 banduan sedang menjalani hukuman penjara dan lebih 1,500 daripada mereka kini menghadiri pelbagai kelas yang ditawarkan di sekolah seni tersebut. Antara 85,000 hingga 100,000 dolar Amerika dapat dikumpul setiap tahun daripada penjualan hasil karya seni mereka. Menariknya, dengan pendapatan yang diraih, para banduan dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka demi memberikan mereka masa depan yang lebih cerah. Dalam segmen destinasi minggu ini pula, kita mengembara ke Bulgaria untuk melihat bagaimana berlalunya musim sejuk disambut secara meriah oleh para penduduk di sana. Apakah daya tarikan perayaan yang penuh dengan adat dan tradisi ini sehingga mampu bertahan sehingga berkurun lamanya? Pakaian-pakaian berwarna-warni dan topeng-topeng beraneka rupa. Beginilah caranya orang ramai berarak di jalan-jalan raya sempena pesta serva yang saban tahun dianjurkan di wilayah Pernik, Bulgaria. Menurut kepercayaan penduduk di sini, tamasya bertopeng tertua di negara itu bertujuan menghalau segala unsur kejahatan yang berada di sekeliling mereka. Ia juga serentak dengan meraihkan berlalunya musim sejuk dan bermulanya musim bunga. Para penari yang melakukan persembahan diberi gelaran kukeri. Serba sudah berusia lebih daripada 200 tahun dan kini tradisi ini turut menarik penyertaan lebih 10,000 kukeri dari luar Bulgaria seperti Romania, Serbia, Itali dan Slovenia. Malah, banyak lagi negara berhampiran Bulgaria turut serta dalam tamasya ini. Antara lain, para penari kukeri membunyikan loceng sambil mengharapkan musim tuaian yang baik serta kesihatan dan kesuburan berpanjangan. Pada 2015, tarian rakyat ini sudah disertakan ke dalam senarai warisan budaya tidak ternilai UNESCO. Cuaca sejuk dan hujan sejak kebelakangan ini dijangka berkurangan dalam 2 minggu akan datang. Jadi sebelum ia tinggal hanya kenangan saja, kicau minggu ini paparkan gelagat penduduk melakukan rutin seharian mereka dalam keadaan suhu yang dingin. Dari fashion hingga reaksi mereka, Singapura seakan dilanda musim salji. Dengan suhu sekitar 22 hingga 26 darjah Celsius beserta angin sejuk, muncul fashion pakaian yang lebih tebal untuk melakukan kegiatan harian. Bila nak turun salji? Ujar warganet ini di Facebook berita. Rasa seperti 18 darjah Celsius. Reaksi netizen ini sama seperti warganet lain. Baju sejuk saya sudah menunggu setahun untuk musim ini. Sudah 3 hari saya pakai stoking di rumah. Malah, bukan sahaja Singapura, negara-negara jiran juga turut mengalami suhu dingin serendah 19 darjah Celsius. Seluruh masyarakat Asia Tenggara sedang menikmati musim sejuk. Warga Malaysia juga, rakan-rakan saya pakai selimut sepanjang hari. Jakarta juga dilanda hujan hari ini.
Menurut Khidmat Kaji Cuaca Singapura, suhu dingin itu satu fenomena biasa dan bersifat sementara. Malah, cuaca lebih panas dijangka kembali 2 minggu akan datang.